Assalamualaikum, salam Jumaat yang bercahaya, warna-warni, keindahan, bunga-bunga pusaka bangsa. Amin, insya-Allah. Saya Fitri Yahya pagi ini. Saya Adi Bizati. Kita nak sematkan cinta dalam diri anda semua kerana hari ini perkongsian dia selain daripada informatif, insya-Allah kita akan bawakan perkongsian cinta Fariha On, rakan pengacara kita. Yang hari ini insya-Allah diijab kabulkan. Itu dia. Mungkin ramai yang tak tahu tapi pagi ini menjadi hari Jumaat yang berkah ini, semoga bermulalah kehidupan yang indah untuk Fariha On yang akan diijab kabulkan sebentar saja lagi. Betul. InsyaAllah kami akan cuba untuk lintas langsung di sebuah masjid untuk dapatkan perkembangan macam mana situasi mencipta hamparan baru sebelum masuk Ramadan yang indah nanti. Masya-Allah, insya-Allah kita akan bawakan. Dan selain daripada itu kita ini dia. Sekarang sedang berlintas langsung, kita bawakan secara eksklusif kepada anda semua dari Masjid Al-Mukarramah, Bandar Seri Damansara. Ini wajah pengantin lelaki, bakal pengantin lelaki. Itu dia. Semoga memberikan kebahagiaan insya-Allah. Sekarang ni pastinya dalam peringkat persediaan untuk kutubah nikah, semuanya dokumentasi. Dan nanti kita akan kabarkanlah. Semoga rakan penyampai kita dikurniakan keindahan dalam hidupnya. Amin, insya-Allah. Okey, selain daripada itu kita juga akan terbang ke Kelantan nanti untuk berikan sedikit gambaran bagaimana keadaan kemeriahan di Pasar Terapung Seri Tanjung, Tumpat, Kelantan bersama dengan salah seorang wartawan kami juga yang kini berada di sana. Selain daripada itu, pagi-pagi ini kita nak kongsikan cuaca. Kalau cuaca di Kuala Lumpur ni bagaimana agaknya? Jom cuaca di hati okey? Cuaca di hati okey tak? Tu Cik Ahmad Fitri Yahya bertanya. Baik, ribut dan juga hujan lebat di Pahang, di Sarawak dilaporkan. Namun negeri lain tertengok macam keadaan stabil. Alhamdulillah. Ribut petir ni perlu diberi waspada jugalah. Ini dia keadaan cuaca semasa. Kuala Lumpur nampaknya terang sehingga jam 9.20. Kuching ada hujan. Kota Kinabalu terang. Kangar juga Petaling Jaya. Alhamdulillah. Anda yang kalau berada di Kota Baru pun nampaknya baik cuacanya sehingga ke waktu pagi ni. Putrajaya pun agak baik. Cuma di Kuantan lah. Kuantan ada hujan sedikit. Ya, di Pahang Sarawak tadi memang disebutkan memang cuacanya tidak menentu. Semoga kita semua dalam keadaan yang berhati-hati. Dan nanti kita akan banyak bawakan lintas langsung hari ini selain di masjid untuk pernikahan, situasi pasar di Kelantan dan juga macam situasi selepas kita tengok banjir teruk di Johor. Ada implikasi yang melibatkan peniaga, yang melibatkan mereka yang terlibat dengan keusahawanan, pertanian terjejas akibat banjir yang berlaku. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami sebab kita ada juga segmen soal wang yang akan kita berkongsi dengan anda semua. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini. Okey, kembali di MHI dan kita janji tadi untuk atas langsung dari Kelantan. Kita MHI setiap hari Isnin sampai Ahad setiap hari. Jadi kami di mana jua topik yang pelbagai. Termasuk hari ini kita nak tinjau situasi di Pasar Terapung Seri Tanjung, Tumpat, Kelantan. Wartawan kita iaitu Bro Amin Roslan bersedia untuk liputan dan juga kemeriahan di pasar. Silakan. Darilah Tumpat ke Kota Baru, niat di hati nak membeli udang. Tapi sekarang ini saya bukan nak membeli udang. Cuba tengok dekat. Sekarang ini saya berada di mana? Sekarang ini saya berada di Pasar Terapung Pulau Seri Tanjung, Tumpat, Kelantan. Tetapi sebenarnya nak datang ke sini sahaja perlu menaiki bot. Dalam perjalanan boleh dikatakan lebih 10 minit dari Jeti Kok Majid. Dan kalau depan saya ini pun terliur tengok pelbagai aneka makanan dan minuman. Dan bersama saya sendiri adalah Puan Rosiah Abdul Ghani. Puan Rosiah Abdul Ghani atau lebih dikenali sebagai Kak Anu. Kak Anu. So apa ni Kak Anu ada jual apa di sini? Kak Anu jual nasi kerabu, ayam bakar ataupun daging bakar. Lepas tu nasi daging. Berapa ya sekali? Nasi kerabu ni RM6 lah. Nasi daging RM5. Macam Kak Anu sendiri dah berniaga di sini berapa lama? Tahun ni lah bulan 3. 10 hari bulan 3. Oh, daripada 10 hari bulan 3 tahun ni lah. Tahun ni lah. Okey. Dan kalau boleh saya minta kameraman tunjuk di belakang sana ada ayam bakar. Dan menu ni memang ayam bakar lah di sini. Dan saya
saya tak sabar sebenarnya. Dekat sebelah sana pun ada beberapa tempat yang boleh saya kunjung. Jadi di sini pun ada buah nipah. Dan ni air apa ni, Kak? Ni air pada syukur ni pun. Untuk orang darah tinggi ke apa kan? Oh, okey. Ni air nira panggil kan ni? Ni. Rasa dia macam mana? Rasa dia sedap, manis, sejuk. Okey. Terima boleh. Ini buah nipah ni. Ada buah nipah? Ni buah nipah. Boleh saya rasa ke? Kalau Boleh. boleh. Rasa. Sebentar ya. Ada sudu ke? Ada. Okey, sebentar ya. Terah, sedap. Sekejap. Boleh buka. Boleh buka? tak buka. Sebab saya sendiri tak pernah rasa buah nipah ni rasa dia macam mana. Manis ke, masam ke, ataupun mungkin pahit ke. Tapi memang bentuk dia seakan macam buah rambutan yang dibelah dua. Sedap Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Manis. Sedap. Manis. Boleh terah. Memang rasa macam buah rambutan ya. Ya, itu pokok dia tu. Kalau boleh saya minta kameraman tonjol ke pokok di sebelah sini. Itulah buahnya ya. Bolehlah terah. Okey, terima kasih Kak. Ini Sarawak ni mak tu. Okey. Jadi okey. Sebentar lagi saya ambil lagi. Okey. Terima kasih Kak. Okey. Kalau boleh tengok di sebelah sini pula ada pelbagai aneka makanan dan minuman. Dan saya pasti penonton di MSI di rumah sana terliur sebab saya sendiri tengok terliur apabila tengok ada makanan yang dibakar sendiri di sini. So memang segarlah. Jadi saya ingin interview bersama dengan akak. Assalamualaikum Kak. Jual apa Kak? Lokek bakar, lokek peci, santang. Sebentar ya. Oh. Maaf. Okey. Tak apa. Jual apa Kak? Lokang bakar, lokang peci, santang. Memang bakar betul-betul dekat sini ya? Bakar Macam kat saya sini nampak lah. dekat belakang tu kupang ke apa tu? Lokan. Lokan. Lokan Rasa bakar. dia macam mana tu Kak? Rasanya sedap lah, lemak. Dia Ah. lemak-lemak gitu. Kalau saya nak rasa satu boleh? Boleh. Okey. Saya nak rasa sendiri lokan sebab saya memang tak pernah rasa lokan ni. Jadi kita nak rasalah. Maybe rasa macam kupang ke ataupun kerang ke. Makan macam tu je pun boleh? Okey. Okey, tengok Bismillahirrahmanirrahim. Naskap. Memang rasa dia sangat sedap. And tegar juga. Boleh dikatakan rasa macam kupang juga. Dan pastinya penonton ingin merasai rasa kenaan di sini. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut tempat ini, saya bersama dengan Encik Cik Maah. Cik Maah atau boleh dipanggil dengan nama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di Mama alias Gani dengan panggilan kampung Abang Maah, Abang Maah MJ. Okey, kita bersama dengan Abang Mat di sini. Okey, Abang Mat. Saya nak tanya di sini, sejak bila beroperasinya Pasar Terapung Seri Tanjung ini? Saya buka tahun lepas lagi bulan 25 hari bulan 6 tahun lepas lah. Lepas tu musim terkuji saya tutup sekejap lebih kurang 2 bulan. Lepas tu saya buka balik ni minggu yang ke-6 ni tahun ni. Mula beroperasi pada hanya weekend saja? Saya operasi Jumaat Sabtu saja. Jumaat Sabtu. Jumaat pada jam Jumaat pada jam 8.30 hingga pukul 5 petang lah. Sama lah Sabtu pun. Sama sajalah. Okey, kalau dapat dilihat di sini ada Pasar Terapung dan banyak lagi di belakang saya ini. Untuk para pengunjung MSI datang sendiri merasai keunikan Pasar Terapung di sini. Dan kembali ke studio bersama Anim Izzati. Terima kasih.
Baik, terima kasih Badrul yang kini berada di Pasar Terapung Sri Tanjung Tumpat, Kelantan. Itu dia kemeriahan dan juga mungkin sedikit sebanyak memberi idea kan ke mana anda nak bawa anak-anak untuk pergi bercuti, sebab ada yang mungkin mengambil kesempatan ini untuk bercuti di Malaysia. Kita teruskan dengan perkongsian yang seterusnya, iaitu dalam segmen Soal Wang. Macam biasa hari Jumaat kita akan bawakan pelbagai topik untuk membantu kalian semua memahami apa yang perlu kita perhalusi dari sektor kewangan, terutama sekali individual maupun mereka yang mempunyai perniagaan dan sebagainya. Kali ini kita fokuskan masih lagi dalam Belanjawan 2023 selepas dibentangkan antara yang menjadi highlight ataupun pilihan adalah caruman RM500 akan disumbangkan ke dalam akaun satu KWSP bagi mereka yang berumur 40 hingga 54 tahun bagi yang mempunyai baki kurang daripada RM10,000. Jadi persoalannya di sini, bagaimana ianya dikatakan dapat membantu membina semula tabungan KWSP rakyat kita menjelang kepada usia persaraan ini. Jadi kita terus saja bersama dengan Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee, pensyarah kanan, pengurusan dan pentadbiran Corporate Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Doktor, Dr. Umi berkongsi dengan kita. Mungkin hari ini kita nak spesifikkan kepada yang menjadi pilihan jugalah, yang diperbualkan jugalah kan. RM500 akan disumbangkan. Mengundang pelbagai reaksi. Nampak macam jumlah yang bagaimana ya, dia dikatakan boleh membantu golongan yang menjelang usia persaraan ini. Jadi pertama sekali, apakah faktor yang mendorong kerajaan membuat keputusan RM500 ini akan disumbangkan dalam akaun satu KWSP yang dikatakan dapat membina semula tabungan KWSP itu? Okey. Baiklah Hanim, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk pertama kali bersama-sama kita membincangkan tentang isu yang agak hangat diperkatakan selepas pembentangan Belanjawan 2023 Malaysia Madani oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Pertama sekali, bila kita bercerita tentang faktor, kalau kita tengok ada satu jangkaan secara keseluruhan masyarakat pada hari ini, kita menjangkakan supaya pihak kerajaan membenarkan pengeluaran sebenarnya. Betul. Namun apabila pembentangan bajet itu dilaksanakan, pendekatan berbeza dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana pendekatan itu membawa satu penambahan dana caruman yang bernilai RM500 kepada akaun satu. Okay. Isunya di sini kita perlu melihat kepada siapa. Macam yang Hanim kongsikan tadi adalah reflect kepada golongan individu 40 hingga 54 tahun. Maksudnya ada kategori tertentu ya, lah. ada kategori tertentu dan dia tidak respon yang berbeza itu dilihat kerana dia tidak meliputi strata masyarakat yang berbeza dan pelbagai lah. Jadi yang pertama sekali, kalau kita tengok kenapa ataupun apa yang menjadi faktor utama mendorong kepada kerajaan untuk mencarum dana sebanyak RM500 jumlahnya, ada beberapa faktor lah yang boleh saya kongsikan. Yang pertama sekali, pihak kerajaan mempunyai satu iltizam untuk memenuhi dia punya, kita boleh katakan sebagai 6 asas Malaysia Madani itu sendiri, iaitu membantu dari segi kesejahteraan penjanaan pendapatan di masa akan datang bagi golongan yang akan bersara pada umur 55 tahun. Okay. Kalau kita tengok sebelum ini, kita sebenarnya ada 4 pengeluaran yang saya boleh kongsikan dengan Hanim dan juga penonton di rumah. Yang pertama sekali adalah antara melibatkan iCitra, kita ada iLestari, kemudian kita ada pengeluaran melalui iSinar, dan kita ada pengeluaran khas untuk survival during the pandemic COVID-19. Pengeluaran ini telah melibatkan jumlah 145 bilion pengeluaran dana daripada KWSP, dan hasil pengeluaran ini sebenarnya telah menyebabkan bilangan ahli aktif dalam caruman KWSP itu menurun. Okay. Kalau kita tengok sebelum ni, yang mempunyai simpanan asas bernilai RM240,000 sekurang-kurangnya bila diorang pencen, kalau kita tengok sebelum ni ada dalam 36%. Okay. Tapi Hanim, malangnya yang menyebabkan pihak kerajaan mengambil inisiatif berbeza apabila kita tengok peratusan itu menurun, iaitu mencecah 29% sebenarnya pada akhir tahun 2022. Okay. Dan keadaan inilah yang menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil inisiatif berbeza agar berlakunya penambahan peratusan dalam dana caruman yang melibatkan akaun satu. Okey, itu antara sedikit penerangan ataupun kita boleh recap
kembali kan, apa yang mendorong kerajaan membuat keputusan untuk mencarum RM500 jumlah dia dalam akaun satu seperti yang dikabarkan doktor tadi. Tapi bagaimana pula respon daripada rakyat kita apabila mendengar tentang antara intipati belanjawan 2023 ini melibatkan RM500 dana yang dicarumkan sebagai sumbangan dalam akaun satu rakyat. Jom kita dengarkan apa pandangan mereka. Pada pembentangan bajet 2023 Februari lalu, kerajaan telah bersetuju menambah caruman sebanyak RM500 ke dalam simpanan akaun 1 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP bagi pencarum berusia 40 hingga 54 tahun yang memiliki baki simpanan kurang RM10,000 dalam akaun berkenaan. Menurut Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, inisiatif dalam belanjawan 2023 itu merupakan sebahagian usaha kerajaan untuk membantu mereka membina semula simpanan persaraan yang berkurangan susulan pengeluaran ketika pandemik COVID-19 lalu. Dalam pada itu, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM1 bilion kepada hampir 2 juta pencarum KWSP yang menghampiri usia persaraan. Apa pula pandangan masyarakat mengenai perkara ini? Saya rasa itu adalah inisiatif yang baiklah daripada kerajaan sebab membantu golongan-golongan berpendapatan rendah lah kan. 2,500 tu banyak untuk menggunakan rendah. Maksudnya basically masuk akaun satu walaupun sekarang ni mungkin dia tak dapat keluar kan. Tapi mungkin suatu hari 500 tu dia akan lebih banyak kan. Jadi dia akan membantulah untuk golongan-golongan tersebut. Bagi saya, semua tu bagus untuk rakyat Malaysia, tapi better kalau kerajaan bagi kepada semualah yang ada KWSP. Lepas tu, kebanyakan orang sekarang kan ada bebanan hutang. Better kalau kerajaan bagi untuk kita keluarkan akaun satu lah. Betul, pada pandangan saya lah, kalau sekarang ni kita semua memerlukan kos dah makin naik kan. So better bagi kepada semua sama rata. So biar semua dapat. Kan, jadi maknanya tak timbul nanti orang ni dapat, orang ni tak dapat. Kan? So kalau nak adil, kerajaan bagi semua sekali. Sama rata dapat. Kan? Kalau sekarang ni kos kita tahulah, sara hidup makin tinggi, nak makan pun sekarang pun harga sudah dah naik kan. Dulu menu RM8 boleh dapat, sekarang mungkin dah naik RM10. Kan yang biasa kita makan pun 10 dah jadi 12. Kan? So maknanya pada pandangan saya, kita bagi sama rata. Saya rasa dia mungkin memanfaatkan grup of orang yang berpendapatan low, tapi at the same time I rasa dia entah ada impact tak to this group of people pasal dia punya income dah low, dia punya contribution to EPF is low, so I'm not sure whether there's any impact or not dengan this contribution lah by the government. Walau bagaimanapun, diharapkan inisiatif kerajaan ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam meningkatkan simpanan rakyat yang terjejas ekoran pandemik COVID-19 di samping membolehkan kerajaan memeta semula hala tuju ekonomi negara. Kebanyakan merasakan pembahagian RM500 sebagai dana caruman ke dalam akaun satu itu mungkin sedikit sebanyak membantu, tetapi apabila dikategorikan dan bersyarat kepada mereka yang tertentu sahaja, itu yang menimbulkan sedikit ketidakpuasan hatilah dalam kalangan mereka yang katanya sekarang barang naik ya. Jadi tak kira anda B40 ke, anda M40 ke, kedua-duanya mengalami pertambahan dari sudut kos sara hidup yang sama. Lagi-lagi yang beza M40 dengan B40 itu beberapa ringgit saja kan. Jadi masih lagi rasa miskin bandar, masih lagi rasa struggle ataupun buying power kita agak kurang ya dalam kalangan rakyat kita, terutama sekali bila melibatkan tangga pendapatan gaji. Jadi pandangan daripada doktor sendiri melihat kepada respon rakyat mengatakan yang sepatutnya ia perlu diberikan secara sama rata, tak perlu bersyarat, tak perlu dikategorikan kepada mereka yang tertentu. Okey. Baiklah, kalau kita tengok kepada macam saya cakap tadi, apa sahaja yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti mana yang kita tahu setelah dicerakinkanlah. Dan kita tengok dia ada impak positif dan negatif. Memang kalau kita tengok ada yang tidak berpuas hati kerana dia difokuskan kepada kumpulan sasar. Tapi yang macam saya kongsikan, kalau kita tengok belanjawan 2023 ataupun Malaysia Madani yang telah dibentangkan, sebenarnya selain daripada KWSP
lagi ada 40 lagi skim bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan yang akan dijana secara berperingkat. Maksudnya dari bantuan e-tunai, kemudian kita ada e-voucher, kita ada bantuan keuangan tunai secara langsung. Yang saya lihat 40 skim bantuan lain yang diwar-warkan ini ataupun yang dijanjikan oleh pihak kerajaan sebenarnya meliputi strata lapisan masyarakat dan diharapkan semoga kita boleh katakan benda itu memberi satu implikasi yang positif lah. Dan kita perlu tahu setiap apa yang kita harapkan daripada kerajaan adalah berbalik kepada sinergi kemampuan, keupayaan kerajaan itu sendiri. Dari mana sumber keuangan dengan hutang yang ada, kemudian melihat kepada keadaan ekonomi semasa yang kita masih lagi dalam usaha untuk bergerak dari satu langkah ke satu langkah yang lain. Secara jujurnya dari tulus dan hati saya, kita melihat supaya ada penambahbaikan lah dari semasa ke semasa, insya-Allah. Cuma kita boleh katakan ini adalah untuk salah satu pendekatan yang terdekat yang dapat dilaksanakan oleh kerajaan. Tambahan sekali melihat kepada kekangan semasa yang akan ditanggung oleh individu yang bersara ni 55 tahun. Jadi insya-Allah mungkin ada lagi contoh skim-skim lain yang boleh kita kongsikan. Dan kita melihat inisiatif maupun usaha ini diambil daripada yang kaya bantu yang miskin, kan? Begitu juga dengan cukai taksiran yang T20, mereka yang mempunyai lebih daripada yang sepatutnya dinaikkan 2%, manakala M40 diturunkan 0.5 hingga 2%. Jadi kat situ nampaklah yang kaya perlu bantu yang miskin. Mungkin itu pendekatan yang nampak positif, nampak macam adil di situ untuk membantu. Harapnya begitu seperti yang dijanjikan. Kita masih lagi berbincang tentang RM500 yang sebagai dana dicarumkan dalam KWSP. Ada yang kata amount itu bagaimana ianya dapat mencapai objektif membantu semula tabungan rakyat dalam KWSP. RM500 kan? Jadi kat sini mungkin boleh kira-kira dilibatkan untuk dividen maupun kenikmatan selepas usia persaraan. Okey. Baiklah, kalau kita tengok jumlah RM500 ni bukanlah jumlah yang besar bagi kita. Tapi saya percaya untuk individu-individu yang tidak berkemampuan untuk menyimpan, tapi diorang ada possibility hanya boleh menyimpan dengan menggunakan tabungan KWSP. Saya ingin kongsikan kalau misalnya pada ketika ini umur individu terbabit adalah 40 tahun. Kalau dia remain RM500 dalam akaun tersebut untuk for the upcoming, maksudnya pada umur dia 55 tahun, dijangkakan dividen akan bercambah sebanyak 100%. Iaitu kalau secara spesifiknya jumlahnya adalah dalam RM1,039.46. Yes. Jadi kalau kita tengok, bagi saya sekurang-kurangnya benda itu dipasakkan oleh kemampuan dan kredibiliti kerajaan untuk membantu dan boleh dikembangkan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan selain daripada itu, kita tengok pihak kerajaan mengeluarkan 1 bilion sebenarnya ni untuk membantu ataupun secara keseluruhan dan memberi manfaat kepada 2 juta pencarum KWSP sebenarnya yang memfokuskan kepada kumpulan sasar, golongan sasar ini. Dan selain daripada itu, kita juga tahu bahawa kerajaan juga mengambil satu inisiatif yang lain melalui Aisaraan. Kalau tengok sebelum ni nilai padanan adalah sebanyak RM200, 250 dan dinaikkan kepada RM300. Dan ini merupakan salah satu iltizam dan komitmen yang telah diberikan oleh kerajaan dan penambahan jumlah kita boleh katakan keuangan kerajaan kepada 30 juta yang memberi manfaat kepada 100,000 pencarum yang mencarum dalam KWSP secara sukarela ni. Okey. Yalah, bila kita lihat kepada perkara ini, mungkin terdetik soalan sampai bila kita nak mengharapkan bantuan demi bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Melihat pada keadaan ekonomi semasa yang kita tahu kemampuan dan juga keutuhan ekonomi kita pun berada pada paras yang membimbangkan. Dengan inflasinya, dengan keadaan kos sara hidup yang begitu tinggi dan semakin lama semakin, 2023 ni dijangkakan begitu struggle, begitu susah. Pengurusan hutang saya kira, sebab kalau kita nak korek di sini, nak tutup lubang di sini pula kan contohnya. Bagaimana rakyat Malaysia perlu fahami
ini pengurusan hutang yang baik untuk kita tidak mengharapkan apa lagi bantuan yang diberikan setiap kali belanjawan dibentangkan. Mungkin pendapat doktor, adakah itu juga kepentingan bagi rakyat Malaysia sekarang ini? Okey. Saya ingin memetik sedikitlah kajian yang dilakukan. Sebenarnya tahap celik keuangan dalam kalangan ahli KWSP itu di Malaysia ni adalah tahap yang rendah, iaitu 29% jika kita nak bandingkan dengan peratusan tahap kesedaran tentang kepentingan celiknya keuangan ni dengan negara-negara lain. Contoh kalau negara jiran kita seperti di Singapura misalnya, masyarakat mereka mempunyai celik keuangan 78%, di China dan juga di Hong Kong 92%. Jadi apabila kita terlampau bergantung sangat kepada kerajaan, itu yang kita lihat masalah yang dihadapi pada ketika inilah. Dan apabila benda itu tidak dipenuhi secara keseluruhannya, memberi impak yang lebih besar kepada perlaksanaan survivals of masyarakat. Setuju. Dan saya rasa antara alternatif-alternatif lain macam yang saya rasa ramai dah kongsikan di media sosial dan sebagainya, banyak lagi cara lain melalui perolehan pendapatan pasif, involvement dalam gig ekonomi, sebagai dropship dan sebagainya, dan banyak lagi saya rasa inisiatif-inisiatif yang diketengahkan oleh badan-badan bukan kerajaan, NGO, institusi-institusi pengajian dan sebagainya. Apa yang penting bagi saya adalah tepuklah dada, tanyalah selera, dan juga apa pun yang kita lakukan mesti kita ukur di di badan sendirian ni. Tengok tahap keupayaan keuangan kita dan itulah kita sebenarnya. Ya, betul. Uruskan perbelanjaan pun sangat-sangat penting, kan. Apa yang kita keluar tu pun adalah setiap sen tu sangat-sangat perlu diukur di badan sendiri. Doktor, sebenarnya saya banyak lagi nak bertanya, tapi ini saja masa yang kita ada. InsyaAllah. Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee, pensyarah kanan, pengurusan dan pentadbiran corporate, Fakulti Ekonomi dan Muamalat dari USIM. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Ada rezeki kita bertemu lagi di segmen Soal Wang untuk kupaskan isu-isu yang berbeza. Macam biasa, di segmen Soal Wang kita akan akhiri dengan kadar pertukaran wang asing. Jom sama-sama kita akan lihat di skrin untuk $1 Amerika Syarikat USD bersamaan dengan RM4.52 untuk $1 Singapura, SGD RM3.34 untuk RM100 Indonesia, 0.029 sen, 100 Baht Thai RM12.94 dan 100 won Korea 0.34 sen. Ini setakat 10 Mac 10 Mac 2023. Harga emas pula bagi mereka yang mungkin terlibat dalam pelaburan wang emas per gram 916 untuk 22 karat, harga semasa RM272.40 dan untuk emas 999 RM297.08. Okey, seterusnya kita akan kongsikan untuk 5 kaunter paling aktif. Ini dia melibatkan kaunter yang pertama dan seterusnya ada juga Aeon Credit Services, Faiz Holdings. Anda boleh cepat-cepat screenshot ataupun saksikan siaran ulangan kami kalau terlepas dengan 5 kaunter paling aktif. Baiklah, begitu saja kita kongsikan untuk segmen Soal Wang. Kalau anda mungkin ada idea apa lagi isu tentang kewangan yang anda ingin kita kupaskan dalam segmen Soal Wang, boleh titipkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan perhalusi. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak sematkan jiwa cinta kerana ada 2 jiwa yang diabadikan dalam perkongsian Ijab dan Kabul Fariha On dan Azwan seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Baik, Jumaat yang berkah, seorang penyampai Malaysia Fariha bertemu jodoh hari ini di sebuah masjid cinta terukir dan semoga bahagia sampai syurgawi. InsyaAllah kita akan menyaksikan kemeriahan di Masjid Al-Mukarramah Bandar Seri Damansara. Bersama wartawan Nasri ada laporannya untuk Naskah Cinta. Assalamualaikum, selamat pagi pada penonton Malaysia hari ini. Sekarang ini saya berada di Masjid Al-Mukarramah Bandar Seri Damansara untuk menyaksikan acara pernikahan antara pengacara Malaysia hari ini Nurul Fariha On dan juga pasangan pilihannya Muhammad Azwan Ahmad Azam. Dan kita dapat lihat keadaan sekarang ini. Jom ikut saya. Keadaan sekarang ini, apa yang sedang berlaku adalah pasangan pengantin sedang pihak lelaki sedang menyarungkan cincin kepada Nurul Fariha On dan juga didatangi juga daripada sanak saudara daripada kedua belah pihak. Dan di sebelah saya sebenarnya makciknya yang jauh dari seberangnya, Puan. Ya, apa khabar? Alhamdulillah baik.
mungkin sedikit ucapan apa? Oh iya, merasa senang ya melihat anak-anak sudah bersatu lah ya, bergabung. InsyaAllah kedepannya mereka lebih baik lagi. Kita harapkan yang terbaiklah di masa yang akan datang kan. Jadi sebenarnya hari ini hari pernikahan dan esok adalah hari resepsinya. Dan selain daripada kehadiran daripada tetamu dan juga orang ramai di sini, kejap lagi ada juga agihan pulut kuning yang akan diberikan oleh pihak pengantin sendiri. Nampak tak momen tu? Ini momen yang sangat mahal saya kira, bukan senang nak dapat ni. Dan kita harapkan Fariha kali ini perkahwinan kali ini perkahwinan yang sangat bahagia. Dan juga kita nak mendekati sahabat-sahabat yang datang pada hari ini. Di mana dia? Kita Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita baik, ini antara sahabat-sahabat yang turut bersama jatuh bangun Fariha On. Jatuh bangun. Tak pernah jatuh. Alhamdulillah. Jadi hari ini peluang yang sangat indah lah kita dapat menyaksikan acara pernikahan Fariha On dan juga Muhammad Azwan Ahmad Azam. Jadi mungkin sedikit ucapan daripada Kak Irin. Saya sangat gembira lah bagi pihak rakan-rakan juga lah kan. Sangat gembira lihat akhirnya Fariha menemui kebahagiaan yang dicari selama ini. Okey, seorang-seorang 5 patah perkataan je. Berjatuh air mata setiap kali tengok dia peluk, jatuh nangis. Macam mana ni? Boleh balik? Ya, betul balik. Okay, mungkin Fiza Sabjahan, besok ada tim marhaban ke? Kita tengah praktis marhaban tu je tak sempat. Tapi kita doakan semoga rasa kasih, sayang, cinta, rindu yang ada pada hari ini kekal sampai akhir hayat nanti, insyaAllah. Okay, Kak Fiza, sebagai sahabat baik, mungkin sedikit ucapan. Sangat-sangat gembira dan mendoakan kekal lah Wan jaga Fariha On baik-baik ya. Puan Syiki datangan siapa Puan? InsyaAllah datang seorang nak. Suami tak ada, kantan lah. Sikit ucapan. Okey, moga Kak Ri bahagia hingga ke akhir hayat. Kita orang doakan yang terbaik untuk Kak Ri forever and ever. Amin. Semoga Ri dan Azwan kekal hingga ke anak cucu. InsyaAllah, amin. Semoga Fariha dan Azwan kekal sampai ke jannah. Amin. Okey bang. Mewakili keluarga, saya nak ucapkan selamat pengantin baru kepada Kak Ri dan juga pasangan lah. Semoga bahagia hingga akhir. Amin. Okay, last but not least, silakan Pak. Tu Fariha dan Azwan, tahniah di atas hubungan sah sebagai suami isteri. Semoga kekal hingga ke jannah insyaAllah. Amin. Itulah antara ucapan daripada para sahabat dari Fariha On. Dan saya nak kongsikan sedikit kepada anda tentang suasana yang menyelubuhi ruang solat masjid ini. Saya nak kongsikan sebenarnya sewaktu termeterainya akad yang dilafazkan tadi, sebenarnya perasaan hiba daripada yang pastinya daripada pasangan pengantin dan juga kami semua di masjid ini turut berasa hiba, bukan kerana hiba sedih, tapi kita sedih kerana gembira dan akhirnya pasangan dua mempelai ini disatukan pada hari yang sangat bersejarah ini. Dan kita kejap lagi nak dapatkan keluarganya juga. Di mana keluarganya? Dan di sebelah sana kalau anda dapat lihat yang berbaju hijau ni adalah hadir. Yang berbaju hijau ni adalah orang ramai daripada kalangan pengantin lelaki dan kita nak dapatkan sedikit ucapan daripada keluarga Fariha On. Jom. Dan acara esok mungkin akan dilaksanakan pada waktu malam jam 9 malam dan mungkin sedikit sebenarnya kami akan bawakan sedikit lagi perkembangan tentang acara resepsi pada esok. Dan sekarang saya bersama dengan ayahanda Fariha On. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Syukur. Wis mangan, orang Jawa kata wis mangan. Sampun neti. Oh, sampun neti. Baik, mungkin sedikit ucapan tentang perkahwinan hari ini. Pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kerana majlis pernikahan Nurul Fariha dan Muhammad Azwan telah dapat dijalankan dengan selamat sempurnanya lah. Saya mengucapkan terima kasih pada para hadirin yang hadir pada pagi ini. Baik, ini adalah sahabat-sahabat ya? Atau dari mana? Oh, dari Jakarta. Assalamualaikum. Selamat datang ke Malaysia. Jadi kita nak terus dapatkan pengantin. Jom. Sebelum pengantin lagi kita tangkap dia dulu. Mari. Mana pengantin ni?
Mana? Mana kakak? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Fariha, saya nak tanya satu soalan. Mungkin lafaz syukur pada hari ini, nak cakap pasal perasaan tu mestilah gembira dan bahagia kan pada hari ini. Mungkin perasaan syukur tu, nak digambarkan perasaan syukur tu macam mana? Sangat-sangat bersyukur selepas 8 tahun menjadi ibu tunggal. Akhirnya sebab tak sangka sebegitu mudah dipermudahkan, alhamdulillah. Kesyukurannya sangat besar. Tak tahu nak cakap apa sih, tapi memang perasaan tu dia bercampur baur lah. Especially untuk anak Fariha. He was so excited. Alhamdulillah. Dan sememangnya urusan itu sangat dipermudahkan Tuhan kan. Jadi Azwan, satu soalan. Sebelum tu best man win lah kan? Best man win. Jadi semalam baru je menyambut kelahiran yang sorry, lain rosak. Lain rosak. Yang ketut. Jadi mungkin nak tanya, hari ini mungkin adalah hadiah yang paling terindah dapat dirasakan hari ini. Mungkin sedikit ucapan ataupun nak gambarkan rasa penghargaan pada hari ini. Okey, alhamdulillah, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipermudahkan segala urusan kami hingga ke hari ini, dan juga this is the best gift that I think I've ever received, and I guess this is the best, even better because it's from Allah, to receive a very beautiful moment in my life. And dan juga terima kasih kepada ahli keluarga dan juga kawan-kawan yang banyak membantu kami, dan penghargaan yang paling tinggi adalah kepada Nurul Fariha binti On kerana always being there for me and always sentiasa sabar dan juga go through with me through this journey together. Sikit tak sasul memang sayang betul lah. Baik Fariha, siapa yang approach siapa dulu? Dia lah, tak kita. Lupalah. Jangan Jangan lupa. Baru tadi cakap ya. Dia lah kita. Pun tahu. Okey, mungkin saya nak Syatu pick up line. Syatu? Bagi Syatu pick up line. Syatu pick up line. Dalam banyak-banyak rumah apa yang paling indah? Rumah tangga. Rumah tangga yang bakal kita bina. Bijak ya. Bercakap dengan seorang pencerita, memang dia tahu segala input segala. Kalau bercakap pick up line tu saya cakap lah kan. Memang sweet kedua-dua ni. Jadi ini saja perkembangan yang saya dapat saya kongsikan kepada anda. Jadi saya nak ucapkan tahniah dan juga semoga berbahagia hingga ke hujung hayat. Kita doa semoga Asri dapat jodoh kat sini. Tak. Kita doakan semoga perkahwinan ini berpanjangan sehingga ke akhir hayat, dan kita harapkan kepada mereka di luar sana yang melihat acara pernikahan Fariha ini, sama-sama kita doakan pernikahan mereka supaya berpanjangan hingga ke hujung nyawa. Dan setakat ini saja daripada saya, Ahmad Syubadrun, untuk Malaysia hari ini. Kembali ke studio. Baik, kita di Malaysia ini pelbagai citra, ada suka, ada duka, dan kita itulah lumrah kehidupan, ada putarannya, ada dugaan dan juga ada pelbagai warna yang perlu kita tempuhi. Kali ini kami nak singgah terbang ke Johor, dan ia berkaitan dengan banjir yang berlaku. Yang mana kita perhatikan sebelum ini liputan-liputan menunjukkan ada rumah yang mungkin rosak, ada sampah yang terbuang, dan yang paling kita terkesan sehingga daripada mungkin nyawa terancam kalau tidak bertindak segera, juga melibatkan haiwan-haiwan ternakan. Ini dia sedikit yang kita kongsikan. Anda juga mungkin pernah baca tentang artikel berkaitan dengan hilangnya 69 ekor lembu yang mati akibat bah banjir yang melanda. Dan yang paling sedih sekali, ini bukan pertama kali. Ini merupakan kali kedua yang sama juga kerugian yang lebih kurang sama. Puluhan ekor lembu yang telah pun mati disebabkan akibat banjir. Kita ingin bersama dengan Encik Abdul Halim Yusof dan juga Encik Ahmad Amiruddin Abdul Halim, bapa dan anak yang akan berkongsi keadaan. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya nak bertanya dengan Encik Abdul Halim lah, sebab pastinya seorang peniaga yang banyak pengalaman kan. Dan kita pun tak menjangka macam banjir ataupun seteruk ini. Begitu cepat. Okey. Jadi 69 ekor lembu yang mati akibat banjir. Bagaimana ketika hujan lebat dan mendapat mungkin isyarat daripada pihak berkuasa dan sebagainya bahawa air dah naik ini, mungkin
tak sempat untuk menguruskan apa yang perlu disebabkan mungkin jumlah terlalu banyak dan mungkin keadaan yang tak terkawal. Mungkin dapat diceritakan peringkat awalnya, Tuan? Tapi yang sudah-sudah pun memang tiap tahun selalu yang banjir. Tapi boleh ini disebabkan dia buka empangan. Yang besar kita buka empangan tahun dari awal. Setelah dibuka empangan, tahu jadi tempatan dipindah-pindahkan. Kalau dapat, biarlah bekerjasama. Sebelum empangan tu dia berilah notis dulu, beritahu dulu. Bermaksud tak sampai maklumat awal ke tindakan yang dilakukan kepada mereka yang ada kaitan dengan peniaga-peniaga ni? Penternak semua? Ya. Tak sampai maklumat ke? Beserta tindakan yang dilakukan. Okey, beserta kalau banjir, okey, orang yang terlibat dengan empangan tu ke contohnya kan? Penternakan ni, ya. Maklumat empangan tu setelah buka baru dia beritahu. Okey. Cair selalu cepat. Pada ketika itu Encik Amiruddin berada di mana? Masa ayah tengah selamatkan lembu, saya tengok ayah tak balik, saya pergi selamatkan, pergi tengok dua orang. Masa nak betul-betul air, memang itu macam sekat dekat mandi. Oh, maknanya kawasan tu terkepung, tak boleh masuk pun? Tak boleh masuk. Okey. Macam penternak, mereka apakah ada macam satu persatuan ataupun grup tertentu ke yang membincangkan apa plan kecemasan, maklumat yang sampai untuk bertindak ke macam mana ketika itu? Ketika itu ialah kita dalam hujan, telefon memang tak bawa sekali. Telefon tapi maklumat yang dapat pun kita tak dapat terima lah. Kita urutkan lembu. Dengan kejap saja sampai setengah jam, air terlalu cepat. Ya. Kami dengar juga air sangat cepat naik masa tu. Dan bagaimana dengan, yelah sebab ada 14 ekor lembu yang sempat diselamatkan kan? Jadi macam mana keadaan tu boleh terjadi? Ada setengah yang dapat diselamatkan, ada setengah yang memang tak boleh. Dia berada pada kawasan yang sama kan? Hari yang pertama tu memang semua sekali dah dianyut. Besoknya baru kita cari semula lembu-lembu yang hanyut. Yang dapat cuma 14 ekor saja yang hidup. Dapat bawa. Okey. Jadi perancangan selepas ini, dia ada usaha yang kita pasti kesedihan yang ketara. Namun apa yang dapat dibantu dan juga macam mana untuk pulih kembali dia? InsyaAllah kalau kerajaan nak membantu untuk memulihkan semula, menambahkan modal balik, InsyaAllah saya boleh usahakan balik lah. Tapi kalau mengikutkan bertahun kita mengumpulkan modal di situ, tak dapat hasilnya. Hasil jadi ada diajukan kepada pihak yang berkaitan situasi yang berlaku, mungkin disebabkan tadi maklumat yang sampai lewat, jadi tak sempat untuk penternak menguruskan apa yang perlu, air pun naik terlalu deras. Apa yang boleh disuarakan? Kalau dapat yang keduanya, kalau dapat kerajaan ni cepatkanlah membuat aliran sungai yang dirancang untuk membesarkan sungai ke Kuala Lumpur. Lagi itu akan berlaku setiap tahun macam ni lah. Okey, contohlah kalau mungkin informasi itu dapat tahu lebih awal, apa plan kecemasan yang dimaksudkan tu dapat dilakukan terhadap lembu yang ada. Memandangkan ini memang kawasan yang berisiko. Ini memang kawasan kan? yang berisiko kan. Jadi yang sedang dirancangkan, mungkin jika dapat tahu lebih awal, ada plan tertentu yang boleh dilakukan? Kalau dapat awal, kita dapat tindak pada tempat yang lebih selamat, tempat tinggi. Okey. Jadi tak dapat maklumat tu kita tak sempat nak. Bila mungkin ada amaran kemungkinan banjir, mungkin ada sekumpulan lah kelompok penternak yang dah pun tahu plan kecemasan yang dapat dibuat kan, sebab jumlah lembunya banyak kan? Jadi macam mana yang dapat diperbaiki seandainya masa akan datang berlaku lagi banjir, mungkin dapat diceritakan? Tapi yang sama juga penternak lain pun tak dapat maklumat tu juga. Tapi kebanyakan penternak yang lain itu tempat dia ada tinggi, jadi dia selamatlah. Tempat saya memang terlalu rendah. Di tempat takungan. Ianya melibatkan berapa banyak kerugian, kalau mungkin boleh dikongsikan?
Kalau nak ikutkan, kalau diikut dalam yang kerugian pun dengan saya kandang yang baru diupdatekan, saya kurang kandang diupdatekan habis dalam 50,000. Tak sempat 2 minggu saya baru buat. Dan juga kalau hasil dalam minggu lebih kurang dalam 400,000 lah. Okey. Katanya... Baik, kita dalam usaha untuk menyelamatkan haiwan ni, ada juga Amiruddin tercabar ya, sebab bapa ni pastilah berusaha keras dengan pasukan yang lain untuk menyelamatkan. Ada insiden yang betul-betul menduga katanya perasaan. ada yang tersangkut di pokok. Okay. Masa nak cari ayah saya dengan mak saya. Saya dengan masa tahun lama tu nak itu. Masa tu tengok kuat kat sungai. Saya tak boleh dia patah balik aku. Tu saya tersangkut dekat pokok lebih kurang 6 jam lah. Allahu Akbar. Jadi masa tu siapa yang selamatkan? Masa tu pakcik saya kebetulan dia nak keluar. Dia nampak kita orang dekat pokok. Air paras mana masa tu? Air masa tu, saya di atas motor, air daripada leher. Macam mana boleh survive? Apa yang dilakukan? Struggle ketika 6 jam tu? Dengan waktu tu pukul berapa lebih kurang? Okey, masa tu dalam pukul 5.30 petang. Sampai ke malam lah. 5.30 petang. Kita nak balik tolak motor. Lepas tu arus kuat. Kita orang tolak motor tu sampai kat pokok. Lepas tu air makin naik. Kita di atas motor. Makin tinggi lah? Makin tinggi. So, sampai pukul 9 air sampai leher. Allahu Akbar. Memang tak surut masa tu? Apa? Jadi pakciknya menyelamatkan, dia datang dengan apa? Masa tu ke tunggu air surut dulu? Tak, dia tu datang masa air tu tengah naik. Dengan menaiki bot ke? Tengah menaiki bot. Nasib baik perasan kan? Jaraknya. Baik, sekarang ni dah selama beberapa hari, keadaan terkini macam mana? Berapa lama sebenarnya air untuk surut dan keadaan yang terkawal di kawasan tu? Sampai ni belum surut lagi. Kalau setakat hari ni belum surut lagi. 10 belum surut lagi. Belum lagi. Saya rasa 10 lebih lah baru surut. Dan saya lihat Cik Dor Halim dan juga Cik Amiruddin ni insan yang berjiwa besar, yang pastilah kita harapkan ada hikmah selepas ini. Jadi adakah ini akan betul-betul patah semangat ataupun memang akan berusaha lagi? Akan harapkan rezeki lebih besar, akan pulih semangat, akan terus bangun. Sebab ini saya percaya minat mendalam terhadap peternakan ni kan. Macam mana Cik Halim? Ya, bahkan ada dukungan daripada anak-anak dari isteri saya tu. Mungkin nak teruskan juga. Mengikutkan dah kata semangat. Tapi demi anak-anak dan demi isteri saya tu, saya rasa teruskan juga lah dengan usaha tu. Dukungan pada mereka semua. Baik. Kita harapkan yang terbaik juga. Mungkin daripada Encik Amiruddin, apa sedikit yang nak disampaikan, mungkin ada hasrat kan selepas keadaan ini berlaku. Sesama ahli keluarga sentiasa beri motivasi dan juga harapkan suara-suara kepada pihak berkuasa tempatan yang berkaitan ke, silakan. Ya. Saya ada pihak yang memberikan sumbangan ke ataupun pinjaman ke untuk buat bermodal kembali. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan juga yang terbaik. Ada rezeki lebih besar insya-Allah. Kita percaya takdir yang baik oleh Allah untuk anda kalian berdua. Cik Dor Halim Yusof dan juga Cik Amiruddin Abdul Halim berkongsi kisah di sebalik kehilangan lembu kesayangan. Ini ujian dalam kehidupan. Ya, baik, kita nak kongsikan sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini. Jangan lupa tahu untuk tonton Anugerah Drama Sangat yang mana akan berlangsung malam tonton Anugerah Drama Sangat berlangsung pada Ahad ini di PICC Putrajaya dengan tiket yang berharga RM40 sahaja. Anda akan menyaksikan persembahan dari artis popular seperti Hale Husaini, Adi Misha Omar, Ernie Zakri, Liza Hanim, Stacy dan ramai lagi. Jadi untuk beli di www.tonton.com.my. Ada factory jual tiket ke? Free tak ada? Untuk followers, pengikut tak ada? Kena belilah support kan industri drama kita. Okay. Dan esok insyaAllah saya akan terlangsung dari Kelantan. Awak terbang ke Kelantan bila? Sebentar lagi. Hanya untuk menyantuni anda. InsyaAllah. Okay. Kalau tadi Badrul, esok factory akan di Kelantan. Mereka yang berada di Kelantan tu
cepat mari. Ya, yang mana dah dapat cinta, moga berkar cinta. Yang mana menantikan cinta, semoga berbunga nanti, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Assalamualaikum. Jaga diri. Assalamualaikum. Okey, dan jangan lupa. Belum lagi? Kita dah bagi salam dah, awak. Kena sentiasa kita jaga kesihatan. Yang paling penting, walaupun kita sibuk sekalipun, sentiasa pastikan kesihatan di tahap yang terbaik. Dan jangan lupa untuk kita penuhi semua undangan yang berkaitan lah. So, kita ni hidup dalam mesti awak banyakkan undangan-undangan. Ukhuwah. Dan jangan lupa untuk mendoakan setiap daripada kita. Siapa tahu malaikat juga mendoakan kita untuk yang terbaik. Oh ya, kita lupa nak kongsikan esok yang menarik sebab hari Sabtu kita akan berlintas langsung untuk aktiviti gotong royong. Ada juga membaik pulih pusat aktiviti kanak-kanak. Jadi kalau anda mungkin yang berada di Rantau Mas, Rantau Panjang, anda cepat-cepat boleh cari kami sebab kita akan bersara langsung di MHR. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.